Saya berada di villa paling hebat di Pulau Bali. Bukanlah saya berlagak, tidak, bukan hanya itu. Cuma dalam episod ini saya ingin menunjukkan betapa kontrasnya pulau ini. Di satu sisi kemewahan dan keselesaan, tetapi di jalan sebelah ada kotoran, sampah dan orang-orang yang miskin. Kebanyakan rakyat Indonesia hidup dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi mereka sudah terbiasa dengan itu. Dan apa yang mungkin kita anggap sebagai tempat yang tidak sesuai untuk hidup, di sini dianggap sebagai rumah yang baik. This is your father. No, it's a restroom. Di sini ada pakaian yang dijemur, di sini sepertinya ada garaj, terus kami juga nampak tikus di sini, tetapi di sini berbau. Bagi ramai rakyat Indonesia, satu-satunya peluang untuk memperbaiki kehidupan anak-anak mereka will not have boyfriend. Maybe you have friend for mine. I'm your uncle. Give me a hand. Oh, that's great. dan gadis-gadis di sini memang sayang untuk tidak bawa ke Eropah. Mereka kelihatan seperti remaja walaupun usia mereka hampir 40 tahun. Gadis kecil itu berkata bahawa dia berumur 37 tahun. Sekarang kita akan periksa 87. Oh Tuhan. Sementara itu, ekspatriat kulit putih berseronok di alam liar di sini. Ini menyeronokkan, ini cool. Saya bersamamu. Biasa. Она так говорит, Kami di sini menghidugam. Jadi, kamu sudah biasa dengan swastika? Ya. Pintu dengan mahkota peta ini. Lumpur atau bounty, makanan sedap atau tidak bersih. Menarik. Pokok palma atau haiwan liar yang membunuh. Apa yang berlaku adalah ini. Bagi anda, langgan saluran dan semua media sosial Vova Karmanov, dia akan menyelam dan akan menyelesaikannya. Pemandu teksi Baika telah menulis kepada saya. Baiklah, bersedia untuk menunggu adik. Inilah kesukaran dalam terjemahan. Atau tidak? Ini saya sedang menunggang motosikal di bandar utama Pulau Bali. Di Denpasar, hampir 1 juta orang tinggal, tetapi ia tidak kelihatan seperti Bali, tidak seperti bandar, tetapi lebih seperti kampung. Dan pasar, sebenarnya Denpasar dalam terjemahan bermaksud di pasar. Ladang hijau kecil di sini adalah sesuatu yang sangat jarang. Truk untuk melintas hanya mengangkat tangan seolah-olah berkata, lepaskan, di sini tiada lampu isyarat. Mereka berniaga di setiap tepi jalan dan dengan apa sahaja yang kamu mahu, tidur semasa makan tengah hari. Selalu di sini, dan tidak penting bahawa trek dengan kelapa, durian dan mangga melintas dengan laju. Tiada pusat yang benar-benar hebat di bandar besar ini. Semua kawasan adalah rendah dan saya sedang berjalan di salah satu yang agak baik. Di sebalik pagar berduri ada sungai. Semua yang tidak perlu dari kawasan ini mengalir ke sini. Pintu-pintu ini mengingatkan saya tentang Jerman dan kerja yang membebaskan. Di tepi jalan terdapat kereta dari semua kelas. Baik, dia buruk. Dan kereta. Pohon-pohon ini besar sehingga sebuah kuil boleh muat di dalamnya dan rumah baru kelihatan seperti ini. Kereta api panjang dengan pintu. Dan ini adalah kafe biasa di sudut. Semua sangat kotor, sangat berminyak dan melekit. Ini adalah tukang masak pentadbir dan wanita itu jelas mempunyai beberapa masalah dengan kulit. TV, saya sedang akan terkejut sebab dia tidak berfungsi kerana kotoran. Tetapi dalam menu ada pizza murah sekitar $1 dan minuman dengan harga $0.50. Spaghetti sedikit lebih dari $1. Burger deluxe sedikit lebih dari $1, tetapi ditulis dengan salah. Sausage ayam. Jadi perlu tulis di atas kertas. Hantar ke sana kepada makcik-makcik. Di atas garpu dibasuh terdapat kesan kotor yang sangat teruk. Jadi ini memang kotor gila. Sunblower. Laproshka hanya terbakar sedikit, sangat menakutkan. Bukan. Itu bukan karbonat. Di kawasan semua sibuk,
Mereka membawa rumput dengan moped, membuka bengkel jahitan dan dobi di rumah, mencuci hanya memerlukan wang dan pakaian kering di tepi jalan dekat tikus 2 dimensi. Kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, tetapi orang Bali mempunyai agama Hindu mereka sendiri. Kawasan Denpasar mempunyai sempadan yang jelas mengikut agama penduduknya. Sekarang saya sudah masuk ke kawasan Muslim. Can I buy coffee here? Okay. Yeah? With milk. Is like a salad or what? Yes, like salad, many vegetable, and with the rice. Bukan kopi yang murah, saya di sini ingin melihat bagaimana kehidupan penduduk tempatan. Saya terkejut dengan keramahan mereka. Hanya rumah pertama. Yang saya lihat mereka membenarkan saya masuk, memberi saya peluang untuk merakam, untuk bersihkan diri, berjalan-jalan. Ini dapur. Adakah ini untuk saya? Ya. Kopi. Di sini ada bilik mandi. Di sini pakaian tidak kering dengan betul. Di sini seolah-olah ada garaj terus. Adakah ini anak-anak Anda? Ya. Can you eat Indian food spicy? Indian food or yes? It's too spicy for you, not? No. Why do you know English so good? Before I living in China, I'm working. I just working for 5 years, and I moved to Japan also, and I back to Bali. Why you back to Bali? Yes, I'm living in Bali now because my kids also school here, study in Bali. Actually, I'm not from Bali. I'm from Lombok. Nur mahu anak-anaknya juga belajar bahasa Inggris. Dia sendiri bekerja dengan orang Filipina di kilang di China. Di sana gaji jauh lebih tinggi. What salaries have here in Denpasar people? 3 million rupiah like this. This is high. This is high. Yeah. Dan bahkan itu, sudah banyak untuk Indonesia. Dari pulau-pulau lain datang ke Bali untuk bekerja. Suami wanita ini bekerja di servis pembaikan telepon pintar. You must careful, eh? Why? Somebody can steal it? Yeah. I heard that it's safe. Before Bali is very safety, but now. Tapi, walau bagaimanapun, dia menyerahkan anaknya kepada saya. I'm your uncle. Give me a hand. Oh, that's great. Мать отошла чуть-чуть и мне доверила ребенка такого прекрасного. Let's go to my country. And later I pick up. Говорит, забирай свою страну, я потом заберу ее обратно. Semua penduduk di kawasan ini berpindah ke sini dari Pulau Jawa sekitar 10 tahun yang lalu. Kami sedang menuju ke rumah Nura. Di bawah satu bumbung dengan dia, tinggal 3 keluarga lagi. Di pintu masuk terdapat banyak burung kecil dalam sangkar. Di Indonesia mereka sangat disukai. Di rumah hanya ada pintu aneh yang tinggi. Saya sampai ke pinggang. Is the door closed when you go out or it's open? It's closed. Close. Boleh masuk seperti ini. Dan inilah cara dia membukanya. Seolah-olah ada keselamatan. Kunci di bawah karpet. Nu mempunyai 2 anak. This is my home. Okay, you sleep here. I'm sleep here with my husband. Yes, and 2 kids sleep here. No. The other room. You have 1 more room. Okay. Di sini gua, mereka memasak makanan. You have good water for drinking or not? No. For cooking also bad. Okay. For cooking, I buy. Keluarga Nur hidup dengan baik. Di rumah ada mesin basuh dan di dalam peti sejuk terdapat nasi, sayur-sayuran, telur, dan ubat-ubatan untuk anak-anak. Anak perempuan sulung sudah berumur 18 tahun dan dia memerlukan seorang calon suami. Still not have boyfriend. Maybe you have friend for my. Okay, I will ask my friends. What is a good age for marriage here? 20, 21. But is it okay if girl is pregnant in 16, for example? 16, maybe no. Too early, yeah? Yeah, try. Сейчас покажем невесту. Срочно нужен муж из Европы. This is you. Yeah, when I All work these in- pictures. Это сама Нур 15 лет назад. Была просто конфеткой, как и ее дочка прямо сейчас. Oh, she's really pretty. Gadis cantik itu berumur 18 tahun dan dia sudah bekerja. Istri yang hebat. But she's really beautiful. She will find a good man, I'm sure. Thank you.
Saya faham bahawa para pengikut sudah terbang ke Denpasar untuk mencari pengantin. Tetapi jika kamu bukan Muslim, kembalikan tiket itu. If she will fall in love in somebody not Muslim, not big problem. This is not big problem for my child maybe but for my family this is big problem. We get married with the different religion. Tapi ada petua. Boleh berkahwin dengan gadis itu jika membawanya ke negara lain. Jadi terbanglah ke Bali lagi. Tanpa cop dalam pasport. Saya sekali lagi pergi berjalan-jalan di kawasan. Suku kaum Muslim cepat berakhir. Nak segera jelasnya di kawasan mana kamu berada. Saya pernah melawat kawasan Muslim. Semua orang di sana berasal dari Pulau Jawa. Di sana tidak ada apa-apa yang berkaitan dengan agama Hindu. Зашел в район, где живут местные, сразу храмы и подношения. Orang Bali di rumah jelas lebih baik daripada orang Muslim. Sekurang-kurangnya Женщины сразу с открытыми головами, не покрытые. Вот как это, например. di lorong-lorong sempit, sukar untuk pejalan kaki. Begini, saya membenarkan semua orang lalu. Di sini saya juga minta untuk berkunjung. Di rumah ini tinggal seorang pemuda bernama Jaya dan keluarganya. Sekarang dia sedang membuat kerepek nasi untuk dijual bersama neneknya. Harganya lebih kurang 12 sen. Dan saya cuba untuk mencuba. Your mom works here? Ya. Okay, she make clothes or repair them. Okay. This is your grandma? Ya. She makes this chips. This is your father's room. No, it's a restaurant. Perhatikanlah, di rumah ini ada agama yang berbeza, tetapi juga banyak burung. Stasi Pandia, mereka bernyanyi dengan kuat. Mereka dibesarkan oleh bapa lelaki itu. Jaya baru sahaja menamatkan sekolah menengah. And what will you do now? Work In the bar? yeah, You working with tourists? with tourists. Okay, you're like a bartender. What is your salary in month? 3 million. Mereka tidak dapat melepaskan saya tanpa hadiah. Sudah bagi satu lagi paket kerepek. Ini adalah kerepek nasi yang diberikan di banyak kafe. Tapi saya tidak pernah melihat yang besar. Di sini nenek membuat yang besar dan menyerahkan mereka ke kafe di mana mereka nampaknya dihidangkan dengan hidangan tertentu. Pada waktu malam di Denpasar sangat terasa seperti di rumah. Banyak kanak-kanak dan semua orang menghabiskan masa dengan keluarga. Ada yang sudah di depan televisyen, yang lain masih banyak kerja rumah. Di sini ibu seseorang sedang menjemur pakaian, skuter diparkir di ruang masuk dan kucing menjaga kedai keluarga. Di antara halaman yang biasa, ada yang menonjol dengan halaman yang berturap jubin. Kedai mini seperti ini ada hampir di setiap rumah. Kebanyakannya menjual makanan segera. Dan di rumah ini ibu menjahit malam, beg untuk pelancong dan anak berguling-guling di bawah kaki. How much is one? 125. 25. 25,000. You give it to shop? Yeah. Di sini di dapur kotor keluarga memasak, di dalam bilik beg dijual dijemur. Di lantai ada 100 botol entah apa. Harap-harap di sini bukan arak buatan sendiri. Ketika saya keluar, seluruh keluarga datang untuk menghantar selamat tinggal. Di setiap rumah ada burung, kanak-kanak dan sejenis pengeluaran. Mereka menguruskan tanaman. Di kejalan yang kelebih sibuk, perniagaan utama adalah makanan dan petrol. Di stesen minyak kami merokok tidak dibenarkan. Dan di sini berdekatan dengan stesen minyak, api unggun masih menyala. Semua orang menunggang moped, sementara saya hanya berjalan di atas lopak. Tapi saya bertemu dengan animator yang mengambil anaknya dari tadika pulang kerja. Kau berjalan perlahan-lahan dan di tengah-tengah kekacauan McDonald's. Setelah saya menjauh dari McDonald's, ada tempat sampah. Dan di sini kau boleh terjun ke dalam rumah seseorang. Dan inilah hotel kami, silakan masuk. Di sini, di atas bumbung rumah, ada tempat moped. Di dalamnya ada satu dewan menunggu, seperti stesen kereta api. Di sini ada makanan Asia, dan di sebalik dinding ada restoran Eropa. Di sini saya duduk, dalam menu ada makanan murah yang sedap. Ini contohnya sejenis keropok. Mereka menjelaskan, saya masih tidak faham apa, benda sedap.
Untuk pencuci mulut, buah-buahan dari kedai mengikut harga lebih kurang $1 untuk 1 kilogram. Harga buah-buahan adalah normal jika dibandingkan dengan kawasan percutian yang menarik apel dijual secara berasingan dan harganya lebih mahal daripada semua yang lain di situ. RM50 untuk 1 kilogram. Dan dia juga memberikan diskaun dengan diskaun 10%. Saya tidak tahu untuk apa. Di mana saya berhenti kali ini di Bali. Ini adalah villa paling hebat di pulau ini. Dan saya bukanlah mereka-reka. Di skrin ada artikel tentang rumah sementara saya di New York Times dan majalah Seni Bina. Mereka menulis tentang betapa selesanya Bali dan betapa baiknya ia dirancang untuk mereka yang mempunyai banyak uang. Ini saya rakam dari jalan. Cuma rumah dari kaca dan kayu. Semua bermula dengan lantai kaca. Selain kaca dan besi, di dalam sini ada kayu antik sebenar dari Pulau Jawa. Nampaknya mereka telah membongkar sebuah kuil purba Indonesia dalam reka bentuk moden. Supaya lebih jelas, ini adalah kawasan di Bali. Ini adalah 2 dinding bata. Di sebalik salah satu dinding itu tinggal seorang penerbit musik terkenal dari Iceland. Semua orang ingat video saya tentang Iceland. Di sebalik dinding kedua, rapper Jerman yang paling hebat, Kroll. Betul-betul muzik yang hebat dia buat dan tulis di sini. Di sebelahnya ada sebuah rumah lain yang terpisah, tetapi ia semua dari kaca yang besar. Ada kawasan tertentu, bahkan bilik mandi. Macam ni. Tak malu buka tirai. Nah, inilah keajaiban pulau ini. Bermain alat muzik Bali jauh lebih mudah daripada alat muzik kita. Saya mengetuk rawak dan bunyinya tidak buat saya mual. Di luar tingkap adalah hutan belantara. Di bawah sana ada juga sungai. Aduh, ya Tuhan, ini bukan sekadar aliran kecil. Kalau tidak dapat menahan, pergi mendaki. Begini, kita akan merangkak melalui hutan. Вообще очковенько. Особенно босиком. Зачем я сюда полез босиком? Совсем больной. Ada yang berbunyi entah apa. Pembunuh. Di dalam sungai ada sampah, bahkan di kawasan yang kaya. Kelapa ini baru saja jatuh, bunyinya sangat kuat. Kelapa jiran. Mendapatkan kelapa akan menjadi mustahil, tetapi buah jackfruit tumbuh sedikit lebih rendah dan saya akan cuba untuk melakukannya. Ya, untuk ini, seorang lelaki terlatih datang dengan tangga. Do you need help? Okay, give it. Ну фигли, я попросил, надо помогать. Tapi tanah ini sangat tinggi. Dari tanah ke jackfruit, saya tidak tahu. Saya rasa ini setinggi bangunan 5 tingkat. Dari sini bawah, ia kelihatan tidak dapat dicapai. Saya belum pernah melihat tangga yang panjang seperti ini, tetapi pokok palma itu jauh lebih tinggi. Macam mana pun, kita tidak cukup tinggi. Di sana, dia menemui beberapa buah jackfruit yang lebih rendah. Baiklah, saya pakai kuah. Ia sangat cair begitulah. Entah kenapa ia melengkung di bawah saya. Jadi tadi tugas saya adalah untuk memeriksa sama ada jackfruit itu sudah masak. Dan untuk memetiknya ia akan dilakukan secara khusus. Lelaki terlatih. Kalau tidak, saya dengan telefon di tangan dan dengan jackfruit pasti tidak akan turun. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengambilnya saja. Itu dia jackfruit, mereka masih 5 meter lebih tinggi. Atau kelapa-kelapa ini, mereka pada ketinggian 20 meter dan lebih tinggi lagi. Wow.
Yang ini memang sangat tinggi. Mungkin mereka hanya jatuh sendiri. Terima kasih banyak. Oh, ia cantik. Beratnya 5 kilogram. Anjing kilogram 45. Mungkin gadis ini adalah pekerja tetap di villa. Can you cook it? Inilah buih yang mengalir darinya. Ya. Segera menggulung seperti dadih. Что это? Я в шоке с этой жирности, блин, постоянно что-то... Это реально варан. Я просто надеюсь, что он больше боится, чем я. А вот он лезет. Это жесть. Это прикол. Давай к соседям газуй. Jadi, saya keluar sejenak untuk melihat hutan. Dan di sini memang alam liar. Saya kembali ke bunker saya. Jadi di Bali saya mengeringkan rambut. Di Bandar Ubud seperti biasa, ada festival Bali dan hiasan dari buluh dan daun kelapa, padat seolah-olah kayu. Untuk melihat sisi lain, Bali saya sekali lagi pergi ke Denpasar, melalui dengan lebih cepat menggunakan motosikal dan seringkali kami bergerak terus di atas trotoar. Kereta pun tak boleh lalu, bahkan polis. Semua sudah bangun. Ada kalanya lampu isyarat tidak membantu. Teksi ke hujung bandar hanya berharga sedikit, sekitar $1,5. Semua hebat, tapi hujan sudah turun. Ini mungkin adalah yang terbaik yang boleh berlaku apabila kamu menaiki motosikal. Bagusnya hujan di sini pendek. Dalam perjalanan ke tempat hangout utama penduduk Denpasar. Bukan susu, bukan taman air, hanya pasar. Di dalam bandar di tepi jalan sentiasa ada sesuatu yang terbakar. Di sini kanak-kanak membakar anjing di atas api dan di sini ada kebab di tepi jalan di atas pemanggang. Hujan sudah reda tetapi lopak masih ada. Lebih dekat ke pasar ada timbunan sampah di mana gelandangan sedang mengorek. Jalan kadang-kadang begitu sampai terpaksa berjalan kaki. Berdasarkan bau ini sudah pasar. Pasar untuk orang Indonesia. Ini adalah taman hiburan di mana semua isteri dan anak-anak dibawa yang hanya boleh berdiri di atas motosikal. Kamu belum faham tetapi kucing itu tahu bahawa ini adalah pasar. Ikan. Ya, gunung-gunung ini semuanya sangat busuk. Ikan busuk. Kamu bayangkan. Di sini ada ton. Bot-bot nelayan berlabuh terus ke barisan kedai. Orang-orang memasak dan makan di sini juga. Saya juga akan buat begitu. Cuma saya masih tak faham apa yang akan saya goreng. Ais di atas api mencair dengan sangat cepat dan semua itu mengalir ke lantai menjadi lumpur. Melihat ke atas gerai itu seram dan menarik. Kepala ikan yang besar, ketam masih terikat kerana mereka hidup dan bergerak. Ikan berwarna-warni, ikan pari, udang sebesar tikus, lobster besar dengan corak harimau. Semua ini hidup di sini dekat dengan pantai. Di sini kerang-kerang ini nampak seperti biskut dan yang ini pula nampak seperti kerang sungai kita, cuma dengan pinggiran hijau uranium. Saya takkan susah-susah sangat dengan mereka sekarang. Kita hidup di dunia paralel, kawan-kawan. Saya makan dia tiram. Mereka masih bernafas. Sotong sebagai ganti biji-bijian, kerang dan sedikit sotong. Hari ini chef ini yang akan menggoreng. Dia minta $4 untuk semua, tapi kita tawar-menawar jadi dapat 2 kilogram makanan. Akan dapat makanan laut yang berkhasiat ini dengan harga $8. Budak tu memotong sotong saya dan meletakkannya di atas grill bersama ikan dan sotong. Kipas besar yang kotor menghembuskan angin ke atas grill. Kecil tapi tidak kurang kotor, terus saja menghala ke muka orang dan pinggan. Tangan mesti dibasuh, ada hos. Supaya makanan lebih seronok untuk dihadam, mereka menyalakan muzik di meja.
Nampaknya saya ada 2 kilogram makanan, tetapi sebenarnya ini hanyalah cengkerang tiram dan kerang yang sukar dibuka tanpa pengetahuan khusus. Saya masih lapar. Bahkan tidak terlintas di fikiran saya bahawa 2 kilogram makanan akan menjadi sedikit kerana kebanyakannya adalah cengkerang. Dan secara klasik saya menambah udang. Okay, sebelum kita teruskan, saya perlu menyebutkan hal penting. Морепродукты выходят очень тяжело. Saya masuk ke kawasan kelas menengah di Denpasar. Jalan hijau yang tenang, di mana di antara penduduk tempatan terdapat juga ekspatriat. Selalunya, kenapa pilih Denpasar bukan Ubud? Kenapa kamu di sini? Bagi saya di sini jauh lebih menarik. Kita boleh memahami kehidupan sebenar di Bali dan maknanya bagaimana kehidupan penduduk tempatan, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bersenang-senang. Ada banyak warung dan kafe yang boleh kita kunjungi dan lihat. Di sini kita boleh dengan tenang mendapatkan pemandangan yang baik dan besar. Ya, ia tidak akan semewah seperti di Canggu atau di kawasan lain. Semua jiran sangat mesra dengan kami. Mereka sangat positif, sentiasa tersenyum, menyapa kami seolah-olah seperti semasa tahun baru. Kami ingin pinjam pembesar suara kerana kami tidak mempunyai pembesar suara lain. Kami pergi kepada orang dan mereka berkata, mari minum. Secara umum, ini adalah lelaki yang sangat keren. Membantu anda memahami apa kehidupan di sini. Di sini mereka lebih kepada alkohol, ya, dan kamu cukup untuk mereka. Ya, kami bertanya kepada penduduk tempatan. Maksudnya kawan-kawan generasi tua banyak berinteraksi di sini, seperti tuan rumah kami. Alkohol dan jarang. Di Pulau Muslim, Yang di mana mereka tidak minum, mereka sibuk dengan perkara lain. Kami pernah ke sana ya kerana di Pulau Gili. Dan tempat yang hebat. Sejujurnya kami benar-benar terkejut dengan itu. Ia sangat terpencil, di sana sangat sedikit orang dan semua orang berjalan dengan santai dalam keadaan tenang. Jadi mereka bilang setiap orang perlu sekurang-kurangnya 2 hidangan, tetapi ternyata ia sangat sedikit. Itulah sebabnya kami bercakap dengan lelaki yang pernah ke sana. Mereka kata ambil 5 bahagian setiap orang supaya ada sesuatu. Orang tempatan terlibat dengan benda-benda itu, mereka merokok. Maksud saya situ haram di Indonesia tetapi tidak ada polis di sana. Itulah mengapa orang berubah di sana. kamu dapat kawasan yang agak baik. Ini bukan kawasan setinggan seperti yang mereka ceritakan tentang Denpasar. Di sini ni ada bartender, ada juga peniaga. Tiada kawasan setinggan. Saya suka kawasan ini, ada infrastruktur baik. McDonald's, KFC, pelbagai pusat membeli belah semuanya ada di sekitar. Dan kamu boleh pada dasarnya untuk sampai ke mana-mana pantai ambil masa lebih kurang 25 minit. Ini adik perempuan Leon Christina. Rumah yang mereka sewa seharga $550. Di halaman ada 2 motosikal dan 3 helmet. Jiran-jiran membeli barbeku buatan sendiri dengan harga yang murah. Ia dibuat daripada jod tonggas. Kami tentu saja menggunakannya untuk hari. Jadi tahun baru kami buat kebab, semua seperti yang sepatutnya, salad. Rumah 3 tingkat. Kami ada 3 bilik tidur dan setiap bilik tidur ada bilik mandi. Ada 2 ruang bersama seperti ini, satu di tingkat bawah, satu lagi di tingkat atas. Yang paling penting, kami ada dapur tertutup, jarang sekali di Bali. Jom pergi tengok. Ayo. Jadi main dapur yang sangat sederhana. Tapi anda masak, orang di Bali jarang memasak. Kami sudah banyak pergi ke restoran. Mereka sudah terlalu banyak makan buah dan pergi ke pasar untuk daging dan ikan. Nak pada krim masam Rusia ke? Ini kami buat sos daripadanya, kami masukkan dalam dumpling. Ya, beberapa sos. Jadi kami sudah sampai. Dan di sana buah-buahan. Di kawasan ini ada kuil milik pemiliknya. Mereka datang kepadanya sangat kerap. Jadi budak-budak itu wajib membiarkan pintu terbuka. Saya minta mereka datang keesokan harinya. Di ruang ini, sebagai seseorang yang telah menamatkan pengajian di Fakulti Pembinaan, saya sangat sukar untuk melihat ini. Ini adalah balkoni yang tidak boleh diakses. Tahu tak? Jadi, kenapa macam mana?
Di sini hanya perlu melangkah melepasi pagar ini di ruang tamu. Ini saya sediakan tempat untuk pedikur kerja saya. Dan kamu bekerja di sini ya? Ya, saya manicure. Di sana, sediakan tempat untuk buat pedikur. Di Rusia, Christina melakukan perkara yang sama. Saya sudah melakukan ini selama 5,5 tahun. Saya tahu bahawa akan ada masalah dengan kerja di sini. Di pihak abang, saya bekerja secara jarak jauh. Ini kerana kerja di mana mereka tidak benarkan kami bekerja secara jarak jauh, ya. Dan kami perlu pergi ke sesuatu, kami perlu hidup. Kami ada 2 beg, satu daripadanya adalah sepenuhnya kerja saya. Saya sudah membeli semua yang maksimum. Jadi ini macam perlindungan dari siapa? Dari pencuri? Saya rasa ya. Boleh mereka masuk? Ya, kami juga ada kamera di rumah. Tapi sebenarnya saya tidak tahu dari siapa mereka melindungi. Mungkin ya mereka tinggal di sini, mereka tahu bahawa di sini ada pencurian dan semuanya. Tetapi dari segi keselamatan saya rasa sangat selamat. Dan ketika saya pergi berjalan-jalan di Donbass sekitar jam 10, sudah tentu ia sudah sangat gelap. Di sekitar saya berhenti mungkin 3 pemandu teksi, 3 orang. Mereka bertanya mungkin kami boleh hantarkan anda ke mana-mana, semuanya baik. Может, они заработать хотели просто? Ну, не знаю, нет, ну, то есть, как бы, ну, в России так не останавливаются. Уверен, вы с первого раза угадаете, куда в Денпасаре мы едем тусить. Apa boleh saya tahu dihantar ke mana? Sudah tentu ke pasar kali ini. Salah satu yang utama, orang, barang, moped telah bertukar menjadi sungai, bermakna kita sedang menghampiri. Pergi membeli barang dengan motosikal adalah perkara biasa di sini. Moped ditinggalkan di tempat letak kereta yang berharga beberapa sen. Kau tak belajar untuk bawa barang-barang macam tu di kepala, beg, di lapangan terbang kan? Tidak. Tetapi saya sentiasa melihat bagaimana orang pergi ke lapangan terbang dengan motosikal. Ini mudah, kreativiti mereka. Memang luar biasa. Dia sedang menunggang di belakang, dia sedang pegang beg dengan satu tangan memandu, satu di kaki. Begini cara motosikal itu bergerak. Betul-betul di tengah lopak ada meja-meja. Ini adalah seperti food court di mana orang-orang dengan keluarga mereka makan makanan yang baru dibeli. Di sini, anak lelaki membantu ayahnya mengelap meja. Ini adalah tempat kegemaran saya untuk berkumpul dengan rakan-rakan. Jelas tiada susunan. Kita perlu tunggu sekejap. Di sini mereka ada harga yang ditunjukkan. Mereka tidak menipu kamu kan? Tak menipu. Aduh, 5,000 itu hebat sekali di Ubud atau Canggu. Kamu takkan jumpa. Dan ini singki mereka. Saya tidak fikir. Jadi lihat macam baldi dengan air dan paip. Saya rasa ini adalah tempat sink. Mungkin air yang akan dicampur dengan limau. Seorang wanita Muslim membuatkan limau bukan dalam gelas tetapi dalam beg. Apabila saya juga faham apa yang 5,000 ini sebenarnya ya untuk $3. Saya hampir habiskan. Masuk, ini untuk apa? Nampaknya seperti dulu pada tahun 90-an, remaja-remaja menghidugam zibug, begitu juga dengan beg-beg ini. Mereka ada. Mereka tersenyum berjalan gembira seperti kita. Kita menghidugam. Ini adalah pasar tertutup. Beberapa tingkat dan bahkan eskalator. Di dalam bangunan juga mengalir aliran yang busuk, tetapi wangian menutupi baunya. Tapi ada persembahan. Di sini, tikus-tikus ini seperti berada di syurga. Di bawah kanvas, mereka boleh hidup dan membiak dengan tenang. Makanan tidak terhad banyak. Kami juga nampak tikus di sini. Tikus-tikus tidak berusaha mengawalnya. Ya, saya rasa mereka tidak berusaha untuk mengawalnya. Maksudnya tentang tikus yang ada pada kita? Tinggal di rumah, tuan rumah kami, begitu. Oh, mari kita jangan bunuh. Jangan pakai racun, saya akan bawa beberapa itu. Kotak-kotak. Cube-cube. Nah, dia kata dia akan menghidu dan dia akan lari. Akhirnya dia makan cube-cube, mati di rumah kami. Kami tidak dapat mencarinya, dia berbau busuk.
Inilah Denpasar dari ketinggian, kehidupan sebenar dan pergerakan, daging dan kemajuan. Ia berbau busuk, daging, pemandu. Di sini mereka sedang memotong serbuk kelapa. Ini kita di Kilang Bounty, kawan-kawan. Versi Bangladesh. Bakul besar di atas kepala dibawa oleh gadis-gadis kecil dan juga nenek-nenek yang tua. Dalam paket, mereka jual bukan sahaja pelbagai jus dan sup, tetapi juga minyak sayuran. Setiap saat di sini, mereka memotong sekurang-kurangnya 10 ayam. Permintaan untuk ayam sangat tinggi. Tetapi teknologi moden juga ada di sini. Penjual ini menunjukkan barang dagangannya terus melalui video call. Ini makcik sedang memotong dengan parang ikan yang besar. Dan di sebelahnya ada yang menjual selipar. Bahasa Vietnam. Semuanya okey. Orang di sebelah berbasikal dan berskuter. Ketika kami pertama kali datang ke sini, 2 wanita menghampiri kami dan bercakap dalam bahasa Inggeris. Mereka berkata, "Apa yang anda perlukan?" Kami berkata, "Kami perlukan daging." Mereka pun berkata, "Baiklah. Mari ikut kami bawa anda beli semua yang anda perlukan di sini." Kami tidak suka mereka pada mulanya, akhirnya mereka menghampiri kaki ayam seolah-olah bertanya kepada mereka secara tempatan tentang harga barang Indonesia. Mereka berkata, "Ia mungkin untuk peralatan." Di sini dalam bahasa Inggris, cuma ini juga dalam komisi. Mereka sangat mengganggu. Mereka terus mengikuti kami benar-benar berlari dari mereka. Boleh dikatakan di sini jauh lebih mudah untuk berunding berbanding dengan negara kita. Di Rusia, Kenapa saya maksudkan mereka segera membuang lebih banyak wayar? Biasanya tiada tanda harga pada barang. Jadi, itu sangat tidak adil. Ini bermakna mereka ingin menipu kamu. ya contohnya saya tahu satu tempat di Manggo di mana saya beli dengan harga 11,000 rubel. Di depan saya ada orang asing yang membeli darinya dengan harga 30. Jadi saya pergi dekat dia dan tanya, "Berapa harganya?" Dia berkata 25 rasanya. Saya cakap, "Tidak, saya beli dari kamu dengan harga 13." Dia pun berkata, "Baiklah, tak apa. Ini, tapi kami ambil udang di sini." Kejam. Sekarang akan jadi lebih teruk. Ya, ini masih belum kelihatan seperti ikan. Kami rakam apa kod PIN dia di telefon. Apa benda gergaji ini? Saya rasa tidak mungkin. Walaupun keadaan bandar dan beberapa penduduk tempatan tidak terawat, Christine selamat. Di antara mereka, tak ada kejadian di mana orang asing dimakan di jalan anda. Mereka sangat mengagungkan kita di sana. Kau tahu, mereka hanya kami sambut tahun baru dengan mereka. Mereka minta saya, mereka ada karaoke di sana. Kamu dari mana? Rusia. Nyanyi dalam Rusia. Damailah dengan balalaika. Ya, mereka hidangkan kita alkohol secara percuma di sini. Saya tidak tahu, mereka semua sangat mesra. Di jalan kami, setiap kali mereka tersenyum lebar, berkenalan dengan anak-anak kecil mereka. Saya kembali ke kawasan untuk jutawan. Di sini juga percaya dewa-dewa ada sesuatu berasap dalam bakul-bakul di bawah kaki. Pendek kata, orang-orang yang pernah tinggal di sini, walaupun rumah ini sudah lama dijual dan penghuni baru telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, mereka masih membawa persembahan ke sini. Di sini, sentiasa segar. Hari yang sangat berat. Tiada tepat saya di rumah. Semua kotoran Denpasar, saya akan segera sekali terbang dalam 2 saat. Seluar dalam terjatuh. Jika sepanjang hari saya berada di Indonesia yang sebenar, baru sekarang saya sampai di Bali. Inilah cara mereka menunjukkan pulau ini kepada kita. Tempat tinggal yang selesa adalah eksotik. Dan inilah buah yang diambil dari pokok pagi ini. Buah nangka ini sudah dalam bentuk yang saya akan makan, seperti ikan merah. Sebenarnya, nangka menggantikan banyak. Bagi vegan secara keseluruhan, dalam masakan Asia, menggantikan daging
Saya tidak tahu bagaimana mereka berjaya memasaknya seperti itu. Ia mengingatkan rasa daging. Tetapi saya pernah mencuba hidangan seperti itu. Tetapi sekarang dalam bentuk mentah, ia agak mirip dengan... Pendek kata, saya hampir mati sekarang. Buang, saya ingin meletakkan sesuatu dalam tong sampah ini. Dan di sana ada sesuatu yang bergerak. Apa? Adakah dia melarikan diri atau sesuatu? Supaya tidak rasa takut seorang diri, perlukan sokongan dari penduduk tempatan. Saya bawa ke rumah jiran-jiran Indonesia. Baiklah kawan-kawan. Okay guys, let's jump together here. Hari ini mereka akan membantu saya dengan versi Indonesia saluran saya. Sepenuhnya. Tahun ini sepenuhnya. Ini saya yang sedang bercakap dalam bahasa Indonesia dengan sangat jelas. Do you understand it? Iya. This is perfect translation. Pembuat. Maksudnya orang membantu loh. PR. They are talking about school. Ждем подписчиков много индонезок. Di sini mereka menonton episod saya tentang pesta seks di Bali. Gadis-gadis itu sudah mengagak bahawa ekspatriat kulit putih di sini memang nakal. This is your island, this is your country. No, but it's dangerous. Rupanya kawan putih mereka juga terlibat dalam perkara itu. Russian face, I see. Yeah, this is my friend, but she doing something with sex party here. Di saluran saya keluar musim penuh episod Bali, bukan hanya pesta dewasa. Pautan video di bawah. Buka sekarang di tab baru supaya boleh tengok kemudian. Sini ada gadis-gadis. Saya diminta, ajar pelajaran bahasa Rusia. Gadis pertama, seorang lelaki Ukraine yang dikenali, telah menatu di tangannya. Dan gadis kedua, hampir 40 tahun. Gadis kecil itu berkata bahawa dia berumur 37 tahun. Sekarang kita akan menguji teori 7 Aaron Bolivri. 87? Oh my god. Okay guys, let's make music together, okay? 1, 2, 3, 4. Kumpulan kami tidak begitu hebat, jiran penerbit pun tidak bantu. Di alam liar, di halaman rumah, saya tidak menunjukkan diri saya dari sisi yang paling kuat. What the is that? Он огромный. Это НЛО. Планеты Чики-Чики-Пук. Вот моя рука, какой он большой. Dia menjerit seperti gadis dan melarikan diri tetapi diselamatkan. Inilah pagi yang seperti ini. Kembali musim panas kita. Jadi macam mana ini? Macam mana ini dibuat? Saya tidak pernah melihat begitu. Saya langsung tidak mau bekerja. Begini di pagi hari. Susah juga nak fokus kerja bila perlu tengok supaya jangan jatuh dari sebelah. Macam ni. Ini adalah pekerja villa yang sama. Dia sudah nak pergi. Saya bangun dan dia sudah membersihkan semuanya. Saya juga membasuh, menggosok dan melipat baju ti saya. Dalam apa jua keadaan, biasanya dia memang ada lebih banyak kerja berbanding selepas mini parti kita semalam. Mereka tidak hanya mempunyai lalu lintas sebelah kiri, tetapi juga pipe berpusing ke arah berbeza. Tandas menghadap ke tingkap. Harap-harap jiran saya yang rapper Jerman bukan seorang yang aneh dan tidak mengintip. Di sini adalah yang paling menarik. Hutan hujan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak selesa. Di sana kelembapan yang gila, serangga, dan biawak. Jadi dalam kes ini tupai, tak begitu menakutkan. Tetapi kau duduk dan memerhatikan semua ini dari tempat yang paling selesa. Itulah yang menarik tentang Bali pada pendapat saya. Jadi hutan hujan yang saya lihat melalui tingkap ini saya boleh dengar dan rasa semuanya saya sangat suka. Tapi berjalan-jalan di hutan hujan ini, ya,
Ini untuk orang lain yang lebih sesuai dengan Bali. Dengan harga berapa sebenarnya villa super ini disewa dan dijual, saya pun akan berdiam diri. Saya akan tinggalkan pautan untuknya di bawah video ini. Tempah juga atau beli. Jika engkau seorang jutawan, saya akan pergi ke utara pulau. Di sini tempatnya lebih liar. Kadang-kadang kita terpaksa pergi terus melalui sungai dan jalan raya hanya dibawa pergi ke jurang. Dengan kereta semuanya sangat perlahan. Kami perlu pergi sejauh 43 km ke utara pulau. Tapi kami sampai dalam masa 1 jam. Semua ini disebabkan oleh jalan yang sempit dan kelajuan purata kami. Jadi 20-30 begitulah ia bergerak. Nama saya Mastika. Okey. Nama-nama mereka memang menarik. Di sebelah saya duduk seorang pemuda bernama Mastika, tetapi namanya sepenuhnya adalah Wayan Mastika. Bermaksud bahawa dia seorang budak lelaki. Jika ada seorang gadis, namanya akan menjadi Ni. Wayan bermaksud bahawa dia adalah anak lelaki pertama. Ibu bapanya jadi Wayan Mastika. Mastika penduduk Bali orang Indonesia dari pulau lain dianggap sebagai orang luar. Indonesia dari segi pandangan menurut pendapat anda, dia mungkin berasal dari Jawa atau Sumatera seperti yang anda ketahui. Ini agak sukar. Pulau-pulau lain mempunyai bahasa yang berbeza. Anda tidak faham bila seseorang dari Sumatera bercakap tidak, tapi dalam bahasa apa Presiden atau Perdana Menteri bercakap. Indonesia, ya, bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan kita. Everybody know it. Everybody must know the Indonesia. Jawa tu adalah pulau utama. Di sana tinggal 150 juta orang. Kadang-kadang mereka tidak begitu suka Bali kerana agamanya dan cinta pelancong. Pastor in Muslim call one of the YouTube channel. He say Bali is dirty. Dirty. Yeah, okay. That's why Bali must be destroyer. Oh, Saya tidak risau tentang itu. Saya tidak risau kerana kita ada Tuhan dan kita percaya pada karma. Jika kita berkata bahawa dia tidak baik, maka kita juga tidak baik. Kami tidak ada masalah. Tetapi mereka terlalu agresif. 20 tahun yang lalu, 2 serangan teroris besar berlaku di Bali. Lebih 200 orang terkorban. Siapa yang menjadi pengganas? Adakah mereka orang Muslim? Ya, selalu orang Muslim. Pemimpin, pengganas, Hollisville Ghetto. Ini penalti yang dimiliki sepenuhnya oleh gereja. Apa pendapat anda, apa yang akan berlaku jika Bali menjadi merdeka? Saya tidak setuju dengan itu sekarang, kerana Bali masih lagi sebahagian daripada Indonesia pada masa ini. Kita boleh dan mungkin menjadi merdeka dari Indonesia pada masa hadapan. Kerana jika kita merdeka dari Indonesia, maka saya rasa di Bali mereka akan, mungkin, bolehkah kita mendapatkan ganjaran untuk lawatan ke Bali? Jadi siapa yang mau? Kita semua datang dari pulau lain seperti elektrik. Kami datang dari Jawa. Bali tidak mempunyai petani yang besar. Kami tidak mempunyai sukan Olimpik. Kami hanya datang dari Jawa. Oleh itu kita boleh pergi dari Afrika. Indonesia telah menjadi koloni Belanda untuk waktu yang lama. Saya tidak melihat jejak, tetapi mereka pasti ada. I meet the three of grandma from Java, and I talk with a friend with Holland language, and he say he faces to Holland language because still his child he school at the Holland school, and then right now I still remember for. Dan kita sepertinya perlu ke sebelah sana, ke jalan itu sepertinya kan. Dan kita akan hanya berlari. Sial. Mungkin ini adalah laporan yang mungkin sangat penting dan terakhir. Ya, sudah tentu semua. Ya, kami keluar dan ia sangat mudah. Cerita baru sudah bermula. Semakin banyak, di sini semakin menakutkan. Bila kamu menunggang motosikal, mula memantau tingkah laku.
Kemudian, bila selesa, kamu mula melihat bagaimana orang Indonesia berkelakuan sangat buruk. Saya terlibat dalam kemalangan di sini. Disebabkan oleh orang Indonesia, saya hanya memutuskan untuk membelok dari lorong kanan ke kiri, betul-betul tanpa isyarat, tidak melihat cermin di jalan raya. Saya sedang menunggang lebih kurang 50 km tepat sekarang dan kamu terjatuh. Jadi saya terjatuh dari motosikal, saya terbang dengan kepala ke arah kuil batu ya, tetapi syukurlah helmet saya menyelamatkan saya. Iya, tidak, mereka menghentikan dia, maksudnya mereka segera mengangkat motosikal saya, mengangkat saya seolah-olah dia dan mereka seperti dia seperti maaf. Jadi apa yang boleh saya buat? Dan mereka tidak melepaskannya. Saya mengatakan dia boleh dilepaskan. Menghubungi polis bukan pilihan kerana lesen antarabangsa saya untuk kereta. Maksudnya mereka tidak menunggang motosikal. Maksudnya saya juga boleh terlibat di sini. Di rumah ada yang hitam akibat air. Penduduk tempatan saja yang makan. Makanan di sini murah dan pelik. Beras membungkus beras. Dan inilah sekeping kecil daging dari mana-mana. Jadi pelbagai... Ini sudah siap untuk dijual produk. Ya, maksudnya datang, bayar, ambil. Ini makanan segera. Adakah ia sudah siap? Ini semua adalah inti yang berbeza. Ya, ada daging lembu, ada ayam, ada daging babi. Ayam dan pig, faham? Apa ini? Ini untuk koktel. Ya, koktel. Bolehkah saya makan ini? Ini saya hanya tunjuk dengan jari apa yang saya lebih suka. Dan ini akan dicampur dengan pengisar dan saya terpaksa minum. Saya tidak minta yang hijau. Saya tidak minta jadi hijau, tapi baiklah. Oh, nampak macam sesuatu yang tidak serasi. Lihat, ada susu di atasnya. Susu pekat. 20,000 untuk ini. Maifa dan Sala, saya merasa... Mungkin adakah anda fikir mereka mungkin sedikit menipu saya ya? Saya tidak tahu. Ya, tidak begitu. Untuk ini 5 adalah okey, saya rasa ini memang sangat murah. Satu nasi dan sedikit daging. Sekarang kita tengok. Tapi kami ambil yang seperti ini. Mereka pun tidak perasan. Kami ada cara tersendiri. Dan apa? Macam mana nak buka ini? Oh, itu sebenarnya namanya. Jadi ini pinggan kamu. Dan ini adalah yang sangat menyenangkan. Saya sekali lagi, saya dengar. Tapi ada juga gulungan ini di sini dan juga di sana. Sedikit lagi, sekali lagi. Ini lebih pendek, ada perasa. Yang berasingan dengan daging dan nasi. Tapi mereka makan dengan sudu dari situ. Sudu ini perlu dicampur. Jadi untuk 5,000 di sini ada sesuatu. Orang telah berusaha, ada yang telah dimasak. Ada rambut di sini milik siap. Oh, tidak, ini dari pisang. Okey. Oh, baiklah. Ya, pedas. Ini kacang ke? Macam ni. Aduh, ya, saya tak boleh. Ini ada. Ya. Macam mana rupanya? Tak jelas. Rasanya pun tak jelas. Apa permainan warna dan rasa. Mari kita cuba faham. Apa benda logam ini? Ini apa orang Indonesia bergambar dengan kamu kan? Ya, dan itu sangat lucu kerana saya dan kawan saya baru saja bertukar kepada penampilan baru semua perkara. Saya hanya ada wajah yang putih sebab saya bercukur buat pertama kali, pendek kata, dan kawan saya hanya dicat biru. Dan beberapa orang Indonesia datang kepada kami, ada 2 orang untuk nenek. Ada beberapa macam itu. Kami bergambar. Kami saling panggil kawan saya bergambar dengan dia. Orang lain datang mula bergambar dengan kami. Pendek kata, kekacauan yang gila semua kepada orang putih. Dan sebab kami melihat dengan sangat berminat. Lenya sendiri sudah penat dengan Indonesia dan mau berpindah ke Montenegro. Ya, tiada masa, cuma nak hidup di Eropah dan sangat ingin kembali semula. Dan sekarang tidak pergi ke Rusia. Belum, saya pun ingin mencuba di tempat lain dan melancong. Saya ingin melihat orang dan membina sesuatu milik saya. Sebelum berlepas menginap di banyak pekerja di sini, Artemi Lebedev sebenarnya tidak menjangkakan untuk bertemu di tempat yang begitu murah. Di kaunter penerimaan, mereka berkata bahawa air percuma, tetapi botol pecah Shrek RM5,000. Dari kelembapan plaster jatuh dan pagar berkarat, dan dari dalam bilik, kita boleh faham betapa peliknya orang Indonesia. Pendek kata, pintu. Jadi meja tidak boleh ditutup. Tidak boleh ditutup. Ya, sebab mereka pasang lidahnya. Tidak betul. Ia sepatutnya begini, terbalik.
Maksudnya, walaupun ia ditutup begitu, ia masih boleh dibuka tanpa menekan tombol. Suka. Terakhir kali saya menyelam di Bali dan pulang. Keluar dalam terjatuh. Jangan takut dengan negara-negara Asia. Cari lebih banyak rezeki dan sentiasa menyelam. Juga kuat sampai seluar dalam terjatuh. Dan juga langgan saluran saya dan semua media sosial. Banyak episod menarik akan datang. Sampai jumpa.